Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita sekali lagi dalam siri kuliah bersama-sama dengan asatizah Masjid Ma'ruf, yang mana pada kali ini insya-Allah kita akan berkongsi iaitu berkenaan dengan kisah yang bertajuk sedekah ikhlas kerana Allah. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan daripada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala sariq fa qala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday zaniyah fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqal laila ala zaniyah fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday ghaniyin fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala ghaniyin fa qala Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin fa utiya fa qila lahu amma sadaqatuka ala sariq fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi wa amma az-zaniyah fala'allaha an tasta'iffa an zinaha wa amma al-ghaniyyu fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Ma'asyiral muslimin, yaitu hadis tadi bermaksud ada seorang lelaki berkata bahawa dia ingin bersedekah. Lalu dia pun keluar membawa sedekahnya itu dan diberikan kepada seorang pencuri. Maka orang ramai pun berbual-bual tentang perbuatan sedekah kepada pencuri. Lelaki itu pun berkata, segala puji bagimu ya Allah, aku telah bersedekah. Kemudian lelaki itu keluar dan membawa sedekahnya, lalu diberikan kepada seorang penzina wanita. Maka orang ramai pun bercakap-cakap tentang hal tersebut. Dan lelaki itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, aku telah bersedekah. Kemudian beliau keluar bersedekah
dan memberikannya kepada seorang yang kaya. Maka orang ramai pun bercakap-cakap mengenai hal tersebut. Lalu dia berkata, bagimu segala pujian ya Allah, kepada pencuri, penzina dan juga orang kaya. Maka dikatakan kepada lelaki tersebut, sedekah kamu kepada pencuri itu mudah-mudahan akan menyebabkan dia berhenti mencuri. Sedekah kepada penzina pula mudah-mudahan menyebabkan dia berhenti dari perbuatan zina. Manakala sedekah kepada orang kaya pula, mudah-mudahan dia akan mengambil pengajaran, lalu dia juga turut membelanjakan apa yang telah Allah kurniakan kepadanya. Hadis rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis yang baru kita dengar sebentar tadi, yakni menceritakan tentang sebenarnya lelaki itu beliau ingin bersedekah dan sedekah beliau itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Okay. Yakni pada satu malam beliau keluar membawa bersamanya sedekah. Okay. Dan beliau menemukan seseorang yang mana beliau dari segi penilaian beliau itu, beliau melihat lelaki tersebut layak untuk menerimanya tanpa dia mengetahui tentang status sebenar si penerima sedekah itu. Maka tidak diketahui bahawa sebenarnya orang yang pertama menerima sedekahnya itu beliau adalah merupakan seorang pencuri. Jadi apabila pencuri itu menerima sedekah daripada lelaki tersebut, maka dia pun menceritakan hal itu kepada kawan-kawannya. Sehingga akhirnya menyebabkan keesokan harinya terdengar orang ramai bercerita di pasar-pasar, di tempat ramai orang bahawa ada seorang pencuri yang menerima sedekah. Nah, dan begitu juga berlaku pada hari yang kedua, di mana apabila beliau menilai wanita yang berada di hadapannya itu adalah seorang yang layak menerima sedekah, maka beliau pun memberikannya tanpa mengetahui bahawa wanita itu sebenarnya adalah merupakan wanita yang berstatus pelacur. Dan begitu juga orang yang ketiga yang diberikan kepadanya sedekah, tidaklah beliau mengetahui bahawa lelaki itu sebenarnya adalah orang kaya. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam hadis tadi, di mana di antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah yang pertama sekali, hendaklah kita ikhlas terhadap pemberian kita. Okay. Yakni memang sering berlaku apabila kita memberikan sedekah kita kepada seseorang yang kita rasa beliau wajar diberikan bantuan, beliau wajar menerima sedekah. Namun hakikat itu adalah sebaliknya. Maka perkara-perkara yang seperti ini tidaklah kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pemberian kita yang kita berikan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah, dan kita telah berusaha untuk menyampaikan pemberian itu kepada orang yang layak, maka selebihnya jika berlaku kesilapan seperti yang berlaku dalam hadis tadi yang kita lihat, yang menerima sedekah itu adalah pencuri, penzina dan orang kaya, maka kita kata balasan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih mengetahui. Dan dalam hadis tadi juga menceritakan bahawa seseorang mengatakan kepada si pemberi sedekah itu, iaitu moga-moga pemberiannya kepada si penzina itu, iaitu kepada wanita pelacur itu, agar dengan pemberian sedekah itu
mudah-mudahan dia akan berhenti dari melakukan maksiat. Dia akan berhenti daripada menyara kehidupan dengan cara yang sedemikian. Dan begitu juga kepada si pencuri, mudah-mudahan dengan menerima sedekah itu akan menyebabkan dia berhenti daripada mencuri. Dan kepada orang yang kaya pula, mudah-mudahan dia turut menafkahkan hartanya. Jadi ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka itu hari ini kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan kelebihan yang Allah dan Rasul janjikan kepada orang-orang yang suka bersedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami', yaitu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Ma'asyiral muslimin. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah mencintai kedermawanan. yakni sesiapa yang mempunyai jiwa yang suka menderma. Sehingga yakni mudah dikatakan bahawa dia itu adalah merupakan seorang yang dermawan. Maka sikap dermawan ini adalah merupakan salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Maka itu kita perhatikan di sini apakah kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul berkenaan dengan kelebihan bersedekah. Sebenarnya terdapat banyak tentang kelebihan-kelebihan berkenaan dengan kelebihan bersedekah ini. Cuma di sini saya senaraikan beberapa perkara sahaja. Yang selebihnya mungkin tuan-tuan insya-Allah akan menjumpainya dengan bertanya kepada guru-guru dan sebagainya. Di sini saya hanya menyertakan sebahagian sahaja, yang mana di antara kelebihan kita bersedekah itu ialah sedekah itu menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita. Sedekah itu menyebabkan adanya keberkahan harta. Sedekah itu akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Sedekah itu akan menyebabkan hati menjadi tenang. Bersedekah itu akan menyebabkan pencegahan maksiat dalam jual beli. Dan bahkan pahala akan terus berkembang. Subhanallah. Kita perhatikan di sini, saya sertakan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan apa yang telah disenaraikan sebentar tadi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Subhanallah. Kita dapat memahami bagaimana peranan air ketika memadamkan api. Maknanya apabila api itu marah, api yang sedang marah, maka tidak lain kita akan mencari air untuk memadamkan api tersebut. Kenapa? Kerana air dapat memadamkan api secara serta-merta. Maka begitu jugalah sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa kita dengan serta-merta. Ma'asyal muslimin. Maka dengan sebab itu kita harus mengambil berat sebagai insan yang sentiasa melakukan kesilapan
dan tidak lari daripada melakukan kesalahan, maka sedekah itu Nabi SAW menjanjikan bahawa ia dapat memadamkan kesalahan, yakni dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Ma'asyiral muslimin. Namun di sini kita ingin memberikan sedikit peringatan, iaitu tidak boleh seseorang itu terus melakukan maksiat dan bersedekah dengan menganggap dosanya terhapus kerana akan menjadikan dirinya selesa dengan dosa. Jadi artinya jangan seseorang mempunyai pemikiran bahawa apabila dia melakukan dosa dalam masa yang sama, dia berfikiran bahawa dia mengetahui apa yang mesti dilakukan untuk menghapuskan dosa-dosa di atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi sebagai contohnya, dia selesa dengan minuman-minuman keras, dia selesa melakukan kesalahan-kesalahan seperti hadir di kelab-kelab hiburan dan sebagainya, tidak solat. Tetapi dalam masa yang sama, dia sentiasa bersedekah. Dia bersikap dermawan kerana menganggap bahawa kedermawanannya itu akan menghapus segala dosa-dosa yang dilakukan. Maka kita tidak boleh bersikap demikian. Kerana sikap yang seperti ini hanya akan menyebabkan seseorang itu sentiasa berada dalam keselesaan ketika melakukan dosa dan maksiat. Kita sebagai umat Islam, sebagai manusia harus sentiasa, yakni kita melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Jadi ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqah min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Iaitu harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Yang mana saya tekankan di sini, kita menyangka, yakni apabila kita bersedekah, kita melihat jumlah harta itu sendiri akan berkurang. Disebabkan kerana kita mengeluarkan sebahagian daripada apa yang ada pada kita untuk kita sedekahkan. Maka Nabi SAW mengatakan harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Apakah yang dimaksudkan dengan harta itu tidak berkurang? Nah, di sini kita diajarkan supaya yakin dengan keberkahan daripada harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang kita lakukan itu dari pelbagai sudut. Yang mana mungkin kalau diberikan kita peluang untuk memilih apa yang kita inginkan, mungkin kita hanya menginginkan harta itu bertambah dan bertambah, tidak akan berkurang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada apa yang telah kita infakkan itu dari pelbagai sudut. Sebagai contohnya, mungkin dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik buat kita. Dengan kesihatan kita akur, kita mampu untuk melakukan pelbagai aktiviti. Kita mampu meneruskan pelajaran, kita mampu meneruskan
perniagaan kita, pekerjaan dan sebagainya. Dan itu semua tidak mampu kita lakukan kecuali dikurniakan kepada kita, yakni kesihatan yang baik. Maka kita mensyukuri di atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita perniagaan yang menguntungkan. Jika kita seorang peniaga, yang mana kita mengharapkan supaya barang-barang kita itu mendapat sambutan, barang-barang kita laris, maka di antara jalan untuk kita mendapatkan keuntungan itu tidak lain adalah dengan kita bersedekah daripada harta yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang di sekeliling kita juga dapat merasakan nikmat seperti apa yang kita rasa. Ma'asyiral muslimin. Dan begitu juga kadang-kala ketika kita berhadapan dengan banyak masalah, Allah memberikan kita jalan keluar bagi setiap kesulitan, yakni kesulitan yang kita hadapi. Mungkin disebabkan kerana sikap kedermawanan kita, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar ketika kita berhadapan dengan masalah yang mungkin kita melihat tidak ada jalan keluar baginya, tetapi Allah menemukan kita jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Dan begitu juga mungkin Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita zuriat, yang mana zuriat itu juga adalah merupakan rezeki, pemberian, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan sedekah juga, kata Nabi, dapat membebaskan seseorang itu daripada siksa kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, Nabi SAW mengatakan, Inna sadaqah la tutfi'u an ahliha harril kubur. Iaitu, sedekah itu akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Subhanallah. Tuan-tuan, kubur adalah merupakan satu destinasi yang akan semua orang, kita semua, saya dan tuan-tuan, akan singgah ataupun akan berada di alam kubur, yang mana kita pun tidak mengetahui akan nasib kita di kubur nanti. Sementara kita menunggu hari akhirat, kita akan berada di alam kubur. Dan sudah tentulah semua orang inginkan keselamatan, kebahagiaan ketika berada di alam kubur nanti. Sedekah adalah merupakan salah satu daripada cara yang akan menyelamatkan kita ketika kita berada di alam kubur nanti. Selain daripada kita disuruh untuk mengamalkan membaca surah Al-Muluk, yang mana surah Al-Muluk itu juga yang telah kita kongsikan pada pertemuan kita dalam minggu yang lalu, iaitu surah Al-Muluk juga dapat menyelamatkan seseorang itu daripada siksa kubur. Jadi ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ini semua adalah merupakan sebahagian daripada bakal yang kita perolehi jika kita menjadi orang yang suka menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Ma'asyal muslimin. Dan yang seterusnya, sedekah dapat mencegah pedagang daripada melakukan maksiat dalam jual beli. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yakni kata Nabi, Ya ma'syarat tujjar, inna syaitana wal isma yahduranil bay' fashubu bay'akum bis sadaqah. Itu kata Nabi, wahai para pedagang, yakni wahai para peniaga, sesungguhnya syaitan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian itu dengan sedekah.
Subhanallah. Ma'asyiral muslimin. Kita tahu bagaimana cubaan dalam melaksanakan perniagaan. Okay. Sering banyaknya berlaku penipuan dalam jual beli. Okay. Sebagai contohnya, dalam sebahagian jual beli melibatkan kontrak. Yang mana kontrak itu kadang-kala tidak jelas. Okay. Kontrak itu tidak jelas di antara penjual dengan pembeli. Okay. Yang ini menyebabkan adanya unsur-unsur penipuan dalam jual beli disebabkan kerana kontrak yang tidak jelas. Okay. Maka seorang peniaga yang jujur, walaupun perniagaan itu melibatkan kontrak, maka kontrak itu haruslah jelas dan difahami oleh kedua-dua belah pihak sehingga mereka meredai akan jual beli tersebut. Yang kedua, sebagai contohnya, sebahagian peniaga menjual barangan yang sudah rosak dengan tujuan untuk mengauk keuntungan daripada pembeli. Dan mereka sanggup melakukan hal itu dan mereka hiasi dengan pelbagai hela yang menyebabkan mereka tidak mahu membuat sembarang ganti rugi terhadap barang yang dijual. Dan begitu juga dalam jual beli terlibat dengan riba yang begitu berleluasa sekali pada hari ini. Dan pelbagai lagi bentuk penipuan dalam jual beli. Sama ada perniagaan yang kecil maupun perniagaan yang besar tidak akan lari daripada sebarang bentuk penipuan dan dosa. Maka kita sebagai umat Islam disuruh kita berniaga dengan jujur. Maka salah satu daripada cara untuk kita mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak seharusnya berlaku dalam jual beli, maka hendaklah kita rajin bersedekah. Kita bersedekah, maka dengan itu mudah-mudahan akan menjadikan kita seorang peniaga yang jujur dan perniagaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan yang seterusnya, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Nabi SAW dalam sebuah hadis, kata Nabi, mathalul bakhil wal munfiq kamathalir rajulain kamathalir rajulaini alaihima jubbatani min hadid min sadihima ila taraqihima fa ammal munfiq fala yanfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu wa ammal bakhil fala yuridu an yanfiqa syai'an illa laziqat kullu halaqatin makanaha fahuwa yuwassi'aha wala tattasi'. Itu kata Nabi perumpamaan orang yang pelit, yakni orang yang bakhil, dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai, yakni baju besi itu bila dipakai, ia menutupi dada sehingga selangkangannya. Jadi artinya seseorang yang memakai baju besi, kita tahu baju besi itu adalah merupakan baju yang sangat sempit, sangat sempit, yang sering dipakai orang ketika dalam medan peperangan sebagai contohnya. Maka Nabi memberikan perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah itu seperti mereka yang memakai baju besi.
Kemudian Nabi kata, orang yang bersedekah, kerana sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai hujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Subhanallah. Itu bagi orang yang suka bersedekah, Nabi kata seperti orang yang memakai baju besi, tetapi baju besi itu tidak menyebabkan dia tidak merasa selesa. Bahkan dia merasakan baju yang dipakainya itu longgar. Okay. Sehingga tidak memberikan bekas, okay, kepada kulitnya bila dia mengenakan baju tersebut. Subhanallah. Yang orang lihat, maksudnya bila kita melihat orang yang memakai baju besi itu, bajunya sangat ketat. Okay? Tetapi hakikatnya bagi orang yang bersedekah, walaupun dia memakai baju yang seperti itu, baju itu tetap memberikan keselesaan kepadanya. Dia merasakan baju itu longgar, seperti itu yang diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW. Sedangkan bagi orang yang bakhil, yakni orang yang pelit, yang pelukik, kerana bakhilnya itu, ia merasakan setiap lingkaran baju besinya melekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun gagal. Jadi ma'asyiral muslimin, begitulah bagi orang-orang yang suka bersedekah. Kata Nabi, orang itu akan merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Dan ini sangat penting sekali dimiliki oleh setiap orang-orang mukmin. Mengapa? Kerana dengan memiliki hati yang tenang, kita dapat membuat satu keputusan yang baik. Dapat memberikan pertimbangan yang wajar ketika kita berhadapan dengan sesuatu masalah. Maka ini adalah merupakan perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh kita sebagai orang mukmin. Maka untuk memiliki hati yang lapang dan sentiasa merasakan kebahagiaan itu adalah dengan kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rezeki yang luas sehingga kita dipilih, yakni dipilih untuk menyalurkan sebahagian daripada rezeki kita itu kepada orang lain agar mereka juga dapat merasakan sama kebahagiaan yang kita nikmati sekarang ini. Maka kita seharusnya bersyukur. Kita bersyukur. Kenapa? Kerana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkongsi rezeki kita dengan orang lain. Apabila kadang-kala mungkin sifat tamak itu berlaku ataupun melintas dalam hati kita, hendaklah kita segera yakni kembali mengingati bahawa rezeki yang kita perolehi selama ini datangnya daripada Allah. Datangnya daripada Allah. Maka yang meluaskan dan yang menyempitkan rezeki itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk merasakan nikmat rezeki itu sentiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Ma'asyiral muslimin. Dan yang terakhir sekali, dengan bersedekah akan menyebabkan pahala kita terus berkembang. Berkembang menjadi besar. Seperti yang orang sekarang kata, a very good investment. Okay? Kerana bila sebut tentang investment ataupun pelaburan, semua orang inginkan yang mana pelaburannya berkembang. Okay? Hartanya melimpah ruah. Okay? Dengan investment yang mereka ceburi. Nah, pahala akan berkembang jika kita
bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu shadaqah wa ya'khuzuha biyaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta innal luqmata latasiru mithla Uhud." Yakni sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Jadi ma'asyal muslimin, pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul dalam hadis ini, yang mana kita tidak mengetahui sedekah kita yang mana yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sumbangan kita itu sebenarnya tidak seberapa. Namun oleh kerana Allah redha dengan apa yang telah diberikan oleh kita dalam menginfakkan harta kita, maka Allah mengembangkan yakni pahala daripada sedekah tersebut sampai-sampai kata Nabi, daripada sebiji ia boleh berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ma'asyil muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka itu beruntunglah bagi orang-orang yang suka bersedekah dan menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyil muslimin, persoalan yang sering ditanya, apabila kita bersedekah, adakah kita seharusnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi ataupun kita bersedekah secara terang-terangan? Kita perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuhu wa qawluhu in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'u fa huwa khairul lakum. Yakni orang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dirahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271, iaitu jika kalian menampakkan sedekah, maka baiklah hal itu. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Nah, di sini dalam hadis ini dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan bersedekah secara terang-terangan, kedua-duanya itu adalah baik dan dibenarkan. Dan ianya bergantung kepada keikhlasan kita ketika kita melakukan sedekah, zakat dan sebagainya. Okay. Jadi ketika kita bersedekah dan kemudian kita merasakan bahawa pada ketika itu jika kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan menyebabkan kita lebih dekat kepada ikhlas, maka kita lakukanlah. Kita lakukan. Okay. Sebagai contohnya, sumbangan yang kita boleh lakukan pada hari ini, okay,
ketika masa-masa sukar ini tidak lain adalah dengan melalui bank transfer. Okay, kita melakukan bank transfer, sumbangan melalui PayNow, Paylah yang begitu popular pada hari ini. Okay. Jadi bagaimanakah kita ingin bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Sebagai contohnya, kita memberikan sumbangan kepada seseorang, kepada individu. Sebagai contohnya yang kita kenali, individu itu adalah merupakan seorang yang benar-benar memerlukan bantuan, maka kita bersedekah dengan memasukkan sumbangan kita ke dalam akaun simpanan seseorang itu tanpa memberikan message sebagai follow up kepada orang yang diberikan sedekah itu. Kita tidak memberitahukan kepadanya. Kenapa? Kerana kita ingin sembunyikan perkara tersebut agar mudah-mudahan pemberian itu lebih ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa pujian daripada si penerima. Nah, jika sekiranya kita merasakan itu lebih dekat kepada keikhlasan, maka kita lakukanlah dengan cara yang sedemikian. Adapun dengan cara terang-terangan, wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama mengatakan bahawa jika sekiranya kita melakukan hal tersebut adalah dengan tujuan supaya ingin menarik lebih ramai orang-orang kaya, orang-orang yang berkemampuan untuk sama-sama tampil memberikan sumbangan mereka, maka yang itu tidak mengapa. Jadi mudah-mudahan dengan mereka melihat kita melakukan kebaikan seperti itu, yakni bersedekah secara terang-terangan, akan menyebabkan mereka juga terpancing untuk melakukan hal yang sama, maka yang itu tidak mengapa. Dan begitu juga sebagai contoh di sini, kita bawakan yakni pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau mengatakan para ulama mengatakan bahawa sedekah sunnah yang afdal dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi kerana lebih dekat dengan keikhlasan dan jauh daripada riya. Ini sedekah-sedekah yang sunnah yang afdalnya. Pandangan Al-Imam Nawawi adalah kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Sementara bagi yang wajib, bagi yang wajib, iaitu contohnya zakat harta, zakat fitrah, yang mana ianya wajib dilaksanakan, maka kata Al-Imam Nawawi lebih afdal dilaksanakan secara terang-terangan. Sebagai contohnya dilakukan di publik, di publik. Baik. Pada hari ini kita membayar zakat fitrah dan zakat harta juga menerusi wadah online. Baik. Apakah yang dimasukkan dengan secara terang-terangan? Di sini mungkin saya boleh membawakannya sebagai contoh, di mana katakan seseorang itu selepas dia membayar zakat fitrah ataupun zakat harta dan kemudian dia screenshot dan dia upload di Facebook sebagai contohnya. Dan tujuannya itu bukanlah untuk menunjuk-nunjuk kepada masyarakat bahawa dia telah menunaikan kewajipannya, tetapi adalah tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada orang ramai supaya jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah dan zakat harta yang mana mereka juga wajib menunaikannya. Ini sebagai contoh. Kerana Ramadan kita pada tahun ini sangat-sangat berbeza sebagaimana kita fahami. Pada tahun-tahun yang lalu, kita apabila ingin menunaikan zakat fitrah dan menunaikan zakat harta, kita boleh terus ke masjid. Kerana setiap malam kita akan pergi ke masjid, kita akan bertarawih ataupun pada siang harinya mungkin kita ke masjid untuk solat
sebagian kita berpeluang untuk mengambil bubur Ramadan, okay, maka mereka berada di masjid dan mereka berpeluang untuk melaksanakan ataupun menunaikan zakat fitrah dan juga zakat harta. Tetapi pada tahun ini ianya amat berbeza. Kita tidak melakukan perkara itu dan kita semuanya berada di rumah. Nah, kalau seseorang itu dia upload, bisa kata di Facebook, pembayaran yang telah dibuat. Okay? Jadi tujuannya apa? Untuk memperingatkan. Mungkin kita juga di rumah kita leka, okay? Dan kita tidak teringat untuk melaksanakan zakat fitrah dan juga zakat harta. Maka cara yang seperti itu juga yang mana kita katakan seseorang itu upload di Facebook dengan tujuan untuk memperingatkan, maka itu juga adalah baik. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Saya akhiri kisah sedekah ini dengan sebuah lagi kisah, yaitu yang bertajuk awan tunduk kepadanya. Yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, pada suatu ketika ada seseorang yang sedang berjalan di padang pasir, yang tiba-tiba mendengar suara dari dalam awan. Suara itu mengatakan, siramilah kebun si fulan. Kemudian awan itu menuju ke arah satu tempat yang banyak batunya, lantas menuangkan airnya. Pada tempat yang banyak batunya tersebut, ada sebuah parit yang penuh dengan air. Sehingga parit itu pun ikut mengalirkan air. Kemudian di situ ada seorang lelaki yang berada di tengah-tengah kebunnya sedang membahagi-bahagi air dengan alat pengukur tanah. Ia bertanya kepada lelaki itu, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Orang itu menjawab, Fulan. Nama yang sama dengan yang pernah didengarnya dari dalam awan tadi. Jadi maksudnya tuan-tuan, dalam hadis ini kata Nabi, ada seorang lelaki yang sedang berjalan di padang pasir. Maka ketika itu dia mendengar suara dari dalam awan, yang mana suara itu mengatakan, siramilah kebun si fulan. Maka lelaki itu kemudian bila dia meneruskan perjalanan sehingga dia bertemu dengan seorang lelaki yang sedang membagi-bagikan air di kebunnya, maka lelaki itu bertanya, siapakah namamu? Maka lelaki itu mengatakan si fulan. Maka lelaki yang berjalan di padang pasir tadi mengatakan, nama itu sama seperti nama yang didengarnya dari dalam awan tadi. Maka kemudian dia bertanya kepada lelaki itu, okay, kenapa kamu menanyakan namaku? Maka lelaki yang bertanya itu menjawab, sesungguhnya saya tadi mendengar suara dari dalam awan yang kemudian menuangkan air ini. Suara itu berkata, siramilah kebun si fulan. Persis dengan namamu. Sememangnya apa yang telah kamu perbuat? Maka si fulan itu menjawab, kerana kamu bertanya seperti ini, maka aku menjawab, sebenarnya aku selalu memperhatikan hasil yang dikeluarkan kebun ini. Sepertiga dari hasil itu aku sedekahkan. Sepertiga lagi aku makan dengan keluargaku. Dan sepertiga lagi aku persiapkan untuk bibit, yakni untuk benih. Maka itu begitulah ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang-orang yang suka bersedekah di jalan Allah, Allah sangat mencintai orang-orang yang suka berkongsi, yakni bersedekah harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dan disalurkan harta itu sebahagiannya kepada orang-orang yang memerlukan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini memiliki hati-hati yang dermawan, hati-hati yang suka bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini akan menjadikan kita lebih dermawan dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk kita segala sedekah harta yang telah kita infakkan tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada dada-dada kita. Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada siksaan kubur nanti. Mudah-mudahan teruslah bersama-sama kita memberikan sumbangan-sumbangan kita kepada masjid-masjid di negara kita, terutama sekali kepada Masjid Ma'ruf. Mudah-mudahan sumbangan anda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fiha ma'ana wa la syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.